Masih terdapat masyarakat Islam khususnya di Malaysia, tegak je dia bagi, khususnya di Malaysia, yang masih mengamalkan kepercayaan karut dan khurafat berkenaan uri dan cara pengurusannya. Nampak? Disebut masyarakat Melayu tebal dengan benda-benda tahyul dan khurafat ni. Sekarang ni mungkin agak berkurangan, tapi suatu ketika dulu dia begitu melekat dalam kehidupan masyarakat orang Melayu kita ni. Antara amalan yang selalu dilakukan adalah, tengok ni, kok dah pernah buat dulu kan. Betul buatlah hari ni, kok dulu pernah buat kan, tapi rasa muka-muka ni semua tak buat, alhamdulillah. Satu, menanam uri bersama pensel dan buku agar bayi tersebut menjadi bijak dan pandai. Rasa anda kan, ambil pen satu dengan nota satu, buku nota, balut elok-elok, ikat, letak dalam kain putih tu, tanam. Bersemadilah uri ni di sini. Mudah-mudahan anakku ini akan menjadi cerdik pandai. Lepas tu tak hantar budak tu ke sekolah. Sebab apa saya tak hantar anak ke sekolah? Aku dah tanam dengan pensel tadi kan. Dulu ni budak ni masa 6 tahun lepas dan dah letak pensel nota, confirm budak ni pandai. Budak tu dia tak akan pandai lah kan. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Orang Islam menuntut ilmu wajib. Bahkan manusia yang tak menuntut ilmu, dia akan ketinggalan. Jangan marah kalau anak tu tak pandai dengan alasan dulu ni. Dan ingat masa dan tanam uri kau dulu 3 batang pensel dia letak, bukan sebatang. Tapi kau ni apa pasal bengap sangat kau sekarang ni kan? Percaya kepada pensel dengan nota tu kan. Ini perbuatan tahyul dan khurafat, jangan buat-buat. Satu. Yang kedua, menyalakan unggun api berhampiran tempat uri ditanam kerana bimbang bayi itu akan kesejukan pada waktu malam. Setiap malam di perunnya tepi lubang tu kan, dia dah tutup tu, letaknya unggun api. Kena buat ni, kalau tak buat budak tu sojuk je lagi. Kombung perut letak, pastikan betul tengah-tengah malam jenguk kok api tu padam kan. Kok api tu padam, hidupkan balik. Berlaku di dalam masyarakat Melayu kita. Benda ni tahyul, benda ni khurafat, jangan buat, Allah marah. Baik, yang ketiga, menanam uri bersama duit shilling agar suatu hari nanti anak tersebut akan menjadi kaya. Nampak tak? Buat apa tanam dengan shilling? Tanamlah dengan duit 1 juta ringgit. Sebab dia nak anak jadi kaya kan. Bila tanam dengan duit 1 juta, mudah-mudahan esok kau akan jadi jutawan. Kalau dengan duit shilling, dia tak jadi jutawan, dia jadi shillingan kan. Sampai bila dia tak kaya? Benda ni pun mengarut di dalam masyarakat kita, tak payah buat. Kemudian yang keempat, meletakkan lilin atau pelita di kawasan uri yang ditanam dengan keyakinan supaya bayi tersebut tidak akan kembung perut pada sebelah malam atau ketika hujan. Ni lagi parah. Letak pelita, letak lilin kat keliling, tapak dia tanam uri ni tadi. Kalau tak letak ni macam kata Haji dia kan, nanti kembung perut budak ni, sian budak ni. Bila budak ni menangis kembung perut, panggil Tok Pawang. Tok Pawang datang tanya, kau tanam uri kat mana? Ditunjuklah hujung dapur belakang rumah. Patutlah kau tak nyalakan api. Tok Pawang, kita pun jam-jam tu pergi nyalakan api kan. Percaya pun dengan Tok Pawang. Tak payah. Itu tidak ada di dalam agama. Itu perbuatan yang mengarut sahaja. Yang kelima, yang ni selalu buat ni, meletakkan paku dan benda-benda tajam bersama uri yang ditanam bagi mengelakkan uri tersebut daripada didekati makhluk halus. Kan arwahnya pernah tanya dengan saya, macam mak dulu-dulu dia kata letak jarum dengan, dia tanya tu pun dia senyum lah. Dia tanya pun dia senyum, kenal aku sekejap lagi ni kan, agak begitulah. Letak jarum 3 batang dia kata bersama dengan uri ni. Saya kata rugi mak letak jarum ni. Jarum ni kita guna untuk jahit baju. Kalau letak bawah tu buat yang jarum habis kat rumah, mana nak cari jarum, mana duduk ke dalam, rugi lah. Jarum kita guna untuk jahit baju sahaja, tak payah letak bersama uri. Tapi masyarakat kita tebal dengan benda-benda macam ni kan. Letak di dalam belanga tanah, letaklah jarum 3 batang kan, letaklah apa-apa benda lagi, tanam. Lepas tu dia rasa lega, rasa selesa.
Tak selesa sebenarnya. Kita dah membuat sesuatu yang agama larang kita buat. Tanam macam tu je. Basuh. Kata nak Abu Hasam tadi. Abu Hasam tanam. Dah habis cerita. Nak balut dengan kain putih, balutlah. Tak jadi masalah. Nak letak dalam bekas apa pun, letaklah. Untuk keselesaan kita nak buat kerja tu bagi selesai. Buatlah. Tapi benda-benda ni jangan buat. Sebab apa? Sebabnya, sebagai Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita orang Islam kan? Orang Islam kena ikut Rasul lah. Sebagai Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita perlulah menjauhi perkara-perkara tahyul dan khurafat yang boleh menjerumuskan kita kepada syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana kita buat benda ni kita jatuh syirik. Mungkin kita akan berhujah, aku tetap mengatakan Allah Tuhan, aku tak pernah kata Allah tu ada Tuhan selain daripada Allah. Syirik ada dua, asyirkul asghar, asyirkul akbar. Kena ingat, syirik asghar, syirik akbar. Syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil apa dia? Ni lah bendanya, berkeyakinan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Dia tak mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, tapi dia yakin kalau dia letak lilin, dia letak jarum ni, budak ni selamat daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Dia yakin begitu kan? Itu tak betul. Kalau asyirkul akbar, dia kata ada Tuhan selain daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dosa yang tidak terampun selama-lamanya. Buktinya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Nampak Allah sebut apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya. Allah tak akan ampun. Baca kitab dosa-dosa besar. Kan? Kitab dosa-dosa besar yang kita duduk mengaji tu kan? Atas sekali apa dia? Yang pertama, tajuk dalam kitab dosa-dosa besar, asyirka billah. Syirik kepada Allah ni. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 4. Baik. Apa cerita dia? Cerita dia, kalau kita buat semua benda-benda yang tadi ni, cerita kita tanam itu ni, campur dengan itu ini, dengan berkeyakinan kepada perkara tersebut, takut-takut kita sudah pun melakukan perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah kata, dosa mensyirikkan Allah ini adalah dosa yang tidak terampun dalam apa cara sekalipun. Dalam apa cara sekalipun Allah tak akan ampunkan. Dosa lain, ceritalah minum marak ke apa benda, merompak, mencuri, membunuh, Allah akan ampunkan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mensyirikkan Allah, tiada maaf bagimu. Duduklah dalam neraka tu selama-lamanya. Jangan buat-buat. Jadi benda-benda ni tak payah duk buat lah. Kalau sebelum ni mungkin kita pernah buat, kita mungkin tak buat, anak cucu kita mungkin buat. Peringatkan kepada mereka, tak payahlah sampai kepada tahap macam tu. Cerita tembuni ni, uri ni, bawa balik je ke rumah, basuh, tanam. Ataupun kalau kita tak nak bawa balik, pihak hospital nak ambil, dia nak selesai terus ke hospital, bagilah ke pihak hospital, biar dia selesaikan apa cara dia nak buat, terpulang. Tapi selalunya pihak hospital akan bagi pada kita kan. Bawa balik ke rumah, uruskanlah sebagaimana yang ditentukan oleh agama. Justru lakukanlah sesuatu perkara berdasarkan ilmu dan kefahaman yang sebenar, agar kita tidak tergolong dalam golongan orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suruh buat macam tu supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang menyengutukan Allah. Na'udzubillah min zalik. Kena jaga betul-betul bab tu.